إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada waktu ini atau subuh ini dapat sama-sama sekali lagi kita berkumpul di show kita untuk kita sambung kongsian kita daripada buku Amalan Muslim Sehari Semalam yang dikaryakan oleh Dr. Tariq bin Saleh yang diterjemahkan oleh Dr. Syariah Mijasah ke dalam bahasa Melayu. Di mana pada sesi yang lalu kita dah masuk bab yang ke-13, ujung-ujung lah ya. Itulah tentang amalan seseorang Muslim tak kala masuknya waktu Isyak setelah habisnya waktu Maghrib. Itulah tak lain tak bukan kita disunahkan atau digalakkan supaya solat qabliyah Isyak 2 rakaat. Walaupun ia tidaklah muakkad di sisi majoriti para ulama, tapi amat-amat digalakkan kita melakukannya di atas beberapa hadis Nabi SAW yang am. Dan saya telah baca hadis itu pada tuan-tuan sejak pada awal dulu bila membicarakan tentang solat rawatib qabliyah dan ba'diyah yang muakkad dan yang tak muakkad pun saya sebut sekali. Itu termasuk 2 rakaat sebelum Isyak ya. Dan ini yang standard juga dalam mazhab Syafi'i. Seumpama yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Al-Majmu' katanya yustahabu ayusalli qabla al-Isya' rak'atain fasa'idan li hadis Abdullah ibnu Mughaffal baina kulli azanaini salatun baina kulli azanaini lis salatun atau kama qala. Kata An-Nawawi rahimahullah, dan digalakkan semayang sebelum semayang fardu Isyak 2 rakaat ya, mana qabliyah Isyak dah tu ya, 2 rakaat sekurang-kurangnya atau lebih, rak'ataini fasaidan ya. Maksudnya qabliyah Isyak kita boleh semayang 2 rakaat atau lebih. Dan begitu juga dengan qabliyah Maghrib dan qabliyah Asar. 3 qabliyah ni sebagai ulama memberi keharusan untuk kita semayang more than 2 lah, lebih daripada 2 rakaat. Ada khilafat ni. Tapi setahu saya majoriti membenarkan kita semayang lebih daripada 2. Hatta ini yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah. Katanya dan digalakkan, disunahkan semayang 2 rakaat sebelum fardu Isyak atau lebih. Fasaidan, mana ke atas ya. Dan katanya di atas hadis daripada Abdullah ibnu Mughaffal, hadis saya dah baca lah, di mana kata Nabi di antara 2 azan ada iqamah, di antara 2 azan ada iqamah. 2 azan di sini maksudnya Nabi kata di antara 2 azan ada solat, di antara 2 azan ada solat. Antara 2 azan di sini azan iqamah lah ya. Jadi Nabi panggil azan dan iqamah itu sebagai 2 azan ya. Sebab itu sebahagian hukum hakam iqamah termasuk dalam azan ya. Sebahagian lah, tidak semua. Seperti menjawab iqamah dan membaca doa after iqamah. Segelintir menggalakkan atau mensunahkan di atas qiyas ya, ke atas jawab azan dan jawab iqamah. Ada khilaf lagi, tapi sebahagian beri keharusan, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i. Baik, itu kata An-Nawawi rahimahullah. Dan itu juga disebut oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dalam bukunya Majmu' Fatawa, di mana kata beliau semayang sunat ni ada 3 lah yang mengeri semayang fardu.
as-salawat ma'al maktubah salasu darajatin. Sembahyang qabliyah ba'diyah ni ada 3 jenis lah, ya. Pertama ialah sunnatul fajri wal witir. Sembahyang sunat fajar dan witir. Sunat fajar ni qabliyah subuh lah, ya. Dan witir juga, ya. Witir ni sebagian ulama memasukkannya under rawatib, termasuk yang standard mazhab Syafi'i. Kalau kita baca dalam matan Abi Syuja', witir disebut dengan qabliyah dan ba'diyah, ya. Dan digalakkan sembahyang qabliyah dan ba'diyah yang muakkad tu 10 atau 12 rakaat, kemudian kata ma'al witir, ada witir sekali. Witir ni memang sebagai ulama masuk rawatib, dia macam ba'diyah qabliyah, tapi ba'diyah isyak lah. Jadi ba'diyah isyak ni 2, yang isyak tu sampai witir 1. Jadi 3 lah yang rawatib sebenarnya, ya. 2 ba'diyah, 1 witir. Itulah mazhab Syafi'i lah. Hatta sebagai ulama yang lain pun mengatakan begitu, ya. Sebab tu kata Ibn Taymiyah ada 3. Pertama ialah sembahyang sunat fajar dan witir. Ni hak top sekali lah. Lianna Nabi kana yusallihuma fi al-hadar was safar. Kerana Rasulullah SAW sembahyang kedua-duanya sama ada ketika musafir atau ketika bermukim. Nabi tak pernah tinggal lah, ya. Dan Al-Imam Malik rahimahullah, bagi beliau rawatib yang muakkad ni 1 saja. Itulah qabliyah fajar. Itu yang muakkad. Lain tu tak muakkad, ya. Jadi tak sama dengan majoriti lah. Kerana dia kata muakkad ni mesti Nabi rutin musafir dan bermukim. Majoriti kata tak. Muakkad ni hak Nabi rutin walaupun ketika bermukim, ya. Bermusafir tak rutin pun tak apa. Janji mukim, ya, termasuk dalam rutin lah, ya. Imam Malik kata tak. Rutin ni masuk musafir ke mukim ke musafir ke, dia mesti buat. Kalau mukim dia buat, musafir tak buat, dia tak kira rutin. Lepas tu dia kata yang rawatib hanya sunnah fajar saja, campur dengan witir lah, ya. Jadi itu top lah, ya. Sepakat ulama ini memang muakkad lah, ya. Yang kedua ialah Nabi sembahyang ketika bermukim, tapi Nabi tak sembahyang ketika musafir. Selain pada sunat fajar ada 8 rakaat atau 10 rakaat yang lain. Kita bincang dulu lah yang muakkad tu kan. 4 sebelum Zuhur, 2 selepas Zuhur, 2 selepas Maghrib, 2 selepas Isyak. Ya. Itu nombor 2 sebenarnya. Pasal ini khilaf. Majoriti kata muakkad, Imam Malik kata tak muakkad, ha? Dan itu yang standard dalam mazhab Maliki, dia tak muakkad. Jadi dia nombor 2 lah, pasal tak sepakat. Hak tadi sepakat. Dan yang ketiga kata beliau at-tatawwu al-jaiz fi hadzal waqt. Hak nombor 3 ni hak sunat fajar pun tidak, hak muakkad hak lain tu pun tidak. Mana tidak muakkad lah. Yang merangkumi as-salah qabla al-asri wal maghrib wal isya. Semaya sebelum maghrib, asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Yang mana lam yudawim alaihi Rasulullah wa lam yuqaddir fihi adada. Nabi tidak merutinkannya, baik ketika bermusafir, of course lah ketika bermukim. Ada riwayat Nabi buat tapi Nabi tak rutin, ataupun tak ada riwayat Nabi melakukannya. Hanya ada riwayat Nabi sebut perintah-perintah am saja, ya. Macam qabliyah maghrib kan, kalau ikut kan tak ada riwayat Nabi melakukannya, tapi Nabi lihat sahabat buat, Nabi mengakuinya. Dia panggil sunnah takririyah lah. Baik. Jadi kata periwayat, bila masuk azan Isyak, perkara pertama yang digalakkan ialah sembahyang sunat qabliyah Isyak. Dan saya dah sebut apa yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah, dan juga Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kemudian setelah itu sembahyang fardu Isyak, kemudian kita sembahyang pula ba'da Isyak, dan dia termasuk dalam sunnah muakkadah. Ini kita dah sebut dulu. Yang mana amat-amat digalakkan kita melakukannya 2 rakaat, ya.
sebaik-baiknya di rumah dah harus kita lakukan di tempat-tempat ibadah yang lain. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahawa dia berkata, suatu malam aku menginap di rumah makcikku Maimunah bin Haris, isteri Nabi. Pada malam tersebut Nabi SAW berada di rumah itu. Beliau salat Isyak, kemudian pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya beliau salat 4 rakaat, kemudian beliau tidur. Ya, ini Sahih Bukhari. Ada juga riwayat Nabi bila balik, Nabi semayang more than 2. Lebih pada 2 lah, Nabi semayang 4 rakaat. Ya. Sebab itu segelintir ulama kata ba'da Isyak ni sebenarnya 4, bukan 2. Ya. Based on this hadis lah. Walau bagaimanapun majoriti kata yang muakkad 2 saja. 2 lagi itu tidak muakkad. Ya. Boleh jadi Nabi semayang ketika masuk rumah, boleh jadi, ataupun Nabi semayang sunat-sunat mutlak yang lain. Ya. Pasal sunat muakkad ni dia qauli, hak ni fi'li. Ya. Jadi tak kuat nak kata dia muakkad kerana tak ada nas yang spoken by the prophet, tapi adalah Nabi buat. Dia kalau sunnah ni qauli dengan fi'li, dia qauli lagi kuat. Ya. Qauli ni makna Nabi sendiri sebut. Fi'li ni nak sahabat tengok Nabi buat. Sebab itu kalau bercanggah antara qauli dengan fi'li, didahulukan qauli. Apa yang Nabi kata, bercanggah apa Nabi buat. Sebagai ulama, dia mendahulukan apa yang Nabi cakap. Pasal apa Nabi cakap, dia clear. Kalau perintah, perintah lah. Kalau larangan, larangan lah. Tapi apa yang Nabi buat, dia tak clear. Kadang-kadang Nabi larang, tapi Nabi buat. Jadi kalau ulama tu dia ambil yang Nabi cakap, dia tak ambil yang Nabi buat, dia kata yang Nabi buat tu ada ihtimal, mungkin ada keuzuran-keuzuran tertentu. Macam Nabi larang kencing berdiri, macam Nabi larang menghadap kiblat qada hajat atau membelakangkannya, Nabi larang dengan mulut lah, lisan, qauli. Ya. Tapi ada riwayat Nabi buat. Jadi sebagian kata Nabi larang, tiba-tiba Nabi buat, mesti ada something kan. Ya. Mazhab Syafi'i kata hak Nabi larang tu umum, hak Nabi buat tu khusus, hanya dalam bangunan saja. Sebab riwayat Nabi buat tu Nabi kencing dalam bangunan rumah Maimunah. Jadi dalam rumah okey dia kata, dan dikirakan di atas bangunan-bangunan yang lain. Ya. Ada sebagian ulama dia gabung tu, mana tidak haram, makruh saja. Pasal Nabi larang, tiba-tiba Nabi buat. Tapi ada sebahagian dia tak ambil yang fi'li tu, tak ambil. Fi'li ni tu dia kata, perbuatan tu dia kata ada keuzuran-keuzuran tertentu menyebabkan Nabi menghadap ke arah kiblat. Sebab hak Nabi sebut ni as-sunnah al-qauliyah muqaddamah ala as-sunnah al-fi'liyah. Sunnah kata-kata didahulukan berbanding sunnah perbuatan. Yang standard mazhab Hanbali haram belaka dalam bangunan, luar bangunan. Pasal hak Nabi larang dengan mulut tu lebih kuat. Hak Nabi buat tu dia kata fa'alahu li'uzrin, boleh jadi Nabi ni buat kerana uzur. Masa tu Nabi tak boleh tak menghadap kiblat, yang Nabi hadap kiblat juga. Ya, macam itulah cerita dia. Hatta Imam Ibn Qayyim rahimahullah dipilih yang itu. Ya. Pasal kalau nak diikutkan sebagian sahabat macam Ibn Mas'ud, bila dia pergi ke Baghdad, dia qada hajat dalam bangunan, tapi dia tak ikut bangunan tu, dia ngelak juga. Ya, faqadin nasyam fawajadna marahid buniyat qibal al-Ka'bah fa naharifu anha. Bila kami pergi ke Syam, depa buat tanda hadap ke arah kiblat. Kami tak ikut bangunan tu, kami pusingkan badan kami. Ya. Sebab itu kita kalau nak buat tandas, buat jangan menghadap kiblat atau membelakangkannya, itu lebih baiklah. Ya. Macam masjid Bandar Baru Sungai Buloh dulu tandas dalam masjid. Ya. Mana dalam kawasan masjid lah, masuk-masuk masjid tu kiri ada tempat wudu, ada tandas. Lepas tu ada dakwa-dakwi kata tak boleh tandas sekali dengan masjid, tak baik, ada buat kat luar. Okey lah kan, duit ada, buat lah. Ya, jadi tempat tandas yang ada sekarang ni dia jadi wuduk semua lah, bagus juga kan. Ya, suka hati lah kan. Tapi dia pergi buat menghadap kiblat pula.
patut janganlah hadap kiblat kan. Ya. Masa tu anak pun tak boleh nak tegur lagi, pasal anak pun baru nak start. Belum start lagi. Start dah kan. Tapi baru-baru masa anak pergi Sungai Buloh dulu lah, 15 tahun lepas. Patut-patut bila kita dah buat bangunan baru, tak payahlah hadap kiblat. Pusinglah sikit. Ya. Bangunan dia is okey, tapi kompartmen kita qada hajat tu jangan lagi ngadap ke sana. Tapi mungkin dia pakai standard mazhab Syafi'i kot. Mazhab Syafi'i kan dah bangunan kan tak apa. Ya. Okey, baik. Jadi ada riwayat fi'li perbuatan Nabi SAW semayang selepas Isyak 4 rakaat. Hadis Ibn Abbas. Dan ada hadis yang lain diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi balik, Nabi tak semayang, Nabi tidur. After Nabi bangun tu, Nabi qiyamul lail. Sebelum Nabi nak semayang yang panjang-panjang rakaatnya tu, Nabi mendahului dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi sebagai ulama kata 2 rakaat yang ringan tu ba'diyah lah tu. Nabi semayang ba'diyah dulu, after that baru Nabi semayang qiyamul lail. Yang sebelah tu 13 rakaat tu lah. 13 lah, campur tu jadi 13. Ya. Sebab tu Nabi semayang qiyamul lail ni ada beberapa riwayat. Yang paling strong 13 dengan 11. Yang 13 tu kalau campur 2 rakaat ba'diyah isyak ataupun 2 rakaat qabliyah subuh, dia akan jadi 13. Kalau buang hak tu dia akan stay 11. Ya. Kerana kalau nak dikirakan ba'diyah isyak dan qabliyah subuh pun antara part of qiyamul lail, dia macam qiyamul lail juga tu. Ya. Baik. Sebab itu jika ada orang tu dia kata ba'diyah isyak muakkad 4, is okey. Pasal ada pendapat ulama yang berkata begitu, walaupun tidak majoriti. Mungkin dia belajar, dia kata begitu. Walau bagaimanapun, majoriti ulama menggalakkan kita semayang lebih daripada 2 lah. Mana kita boleh semayang 2, kemudian selepas tu kita semayang sunat-sunat yang lain lah. Pasal malam ni memang digalakkan kita semayang sunat, memperbanyakkannya. Ya. Mungkin majoriti kata muakkad 2 saja. Ya, tapi kita boleh semayang lebih. Ya. Maksudnya semayang lebih lah sunat-sunat mutlak yang lain. Dan kalau kita nak niat ba'diyah muakkad 4 pun dah is okey. Pasal ada ulama kata begitu. Ya. Baik. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha juga ada menyebutkan ada sunat Abi Daud, di mana katanya Rasulullah SAW tidak semayang isyak di rumahku, yakni katanya Rasulullah SAW tidak solat isyak lalu masuk ke rumahku. Mana Nabi semayang fardu, kemudian Nabi masuk ke rumah dia. Melainkan baginda akan solat 4 atau 6 rakaat. Nampak? Ada riwayat lain Aisyah, Sunan Abi Daud, dia kata Nabi semayang 4 atau 6 rakaat. Sebab tu ulama kata yang muakkad 2 saja, lebih tu sunnah mutlak, sunnah-sunnah lain lah. Pasal Nabi ada buat 2, ada buat 4, ada buat 6. Ya tak? Ya? Ada itu fi'li, perbuatan. Bila perbuatan, kita boleh ihtimal macam-macam lah. Boleh jadi muakkad, boleh tak muakkad. Ya? Tapi yang qauli memang muakkad lah, pasal Nabi sebut. Ya? Baik, kemudian si pengarah masuk satu slot, makruh tidur sebelum solat isyak. Di mana katanya tidak digalakkan ataupun makruh seseorang itu tidur sebelum solat isyak. Diriwayatkan daripada Abi Minhal Sayyar bin Salamah bahawa Rasulullah SAW suka mengundurkan solat isyak yang kamu namakan dengan atamah hingga 1/3 malam. Beliau tidak suka tidur sebelum solat isyak dan bercakap-cakap sesudahnya. Dan ini bukan hadis beliau seorang, ada beberapa sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Ya, dan ia hadis yang sahih. Di mana Nabi suka melambat-lambatkan solat isyak. Kerana Nabi yastahib an yuakhir al-isyak ila nisfil lail. Ya. Nabi ni suka lambat isyak sehingga 1/3 malam ataupun pertengahan malam, bukan 1/3 malam, ya, pertengahan malam. Sebab tu majoriti ulama kata isyak ni sunat lewat. Lagi lewat lagi bagus. Ya. Mazhab Syafi'i saja yang kata sunat awal lah. Sebagaimana semayang-semayang yang lain.
Ya. Dan sebahagian lagi mengatakan bahawa kalau kita dapat berjemaah awal, afdal awal. Kalau kita dapat berjemaah akhir, maka afdal akhir. Ataupun tengah malam tu lebih afdal lah. Ya. Dan Nabi berkata dalam beberapa hadis, antaranya hadis Muslim pada Aisyah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhiru al-isya ila nisfil lail. Kalaulah aku tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka, yang wajibkan mereka sembahyang isyak di pertengahan malam. Ya. Kadang-kadang sahabat dia tunggu Nabi nak sembahyang kan, tertidur-tidur sahabat tu. Pasal apa? Ada sebagai ulama kata, tidur tak membatalkan solat. Dia tengok perbuatan para sahabat Nabi lah, dia tunggu Nabi nak sembahyang sampai tertidur. Hatta yusma' minhum atitun, sehingga didengar daripada mereka atit. Atit ni apa bagi? Dengkur lah. Kalau dengkur tu makna lelap sungguh lah kan. Ya. Pasal sahabat memang rutin dia tunggu Nabi nak sembahyang isyak. Dan kadang-kadang Nabi tak datang. Ya. Dan kadang-kadang Nabi tunggu budak-budak tidur dulu. Budak-budak dah tidur, makna dah masuk malam lah tu. Zaman dulu mana ada jam. Bila dah budak-budak dah tidur, ya, orang rumah dah tidur, orang cakap Nabi, ya Rasulullah, naman nisa' wasibyan, wahai Nabi, budak-budak dah tidur, isteri dah tidur. Nabi pun mari sembahyang. Ya, mana malam lah kan. Takkan budak tidur awal kot. Takkan budak tidur tengah malam kot. Mana awal malam tu budak dah tidur, lepas budak dah tidur semua, baru Nabi sembahyang. Dan Nabi tak suka tidur sebelum isyak. Yahkrahu Rasulullah an-nam qabla isyak. Tidur sebelum isyak. Mana tak masuk isyak tidur dah. Ataupun dah masuk isyak, sembahyang isyak tak sembahyang lagi. Dia tidur dah, makruh. Dan saya dapati satu saja tidur yang makruh, yang mansus spoken by the Prophet, ialah hadis ni. Bab tidur lah. Mana tidur yang dilarang ni bukan dilarang tau. Nabi cerita ni bukan Nabi cakap, ini sahabat cerita. Nabi tak suka tidur sebelum isyak. Kalau Nabi larang, dia boleh diharam. Kalau Nabi larang, dia start dengan haram dulu. Tiba-tiba Nabi buat, baru dia boleh turun sikit, jadi makruh. Ya. Tapi kalau perbuatan Nabi biasa, kalau perbuatan Nabi dia tak start dengan mana-mana, start dengan wajib, dia start dengan sunnah. Kalau Nabi buat, kalau tak Nabi tak buat pula, dia start dengan makruh. Dia bukan mula hak berat lalu dah. Ya? Jadi kata sahabat ni, minhal hadis beliau, dia kata Nabi tak suka tidur selepas isyak. Sebelum isyak. Ya. Makruh lah. Dan Nabi tak suka bercakap-cakap selepas isyak. As-samar dia panggil, ya. Atas dalam fiqh memang ada satu bab karahiyatus samar. Makruh kita sembang selepas isyak. Ya. Tidak haram, makruh. Pasal Nabi kalau tak ada apa-apa, Nabi akan tidur awal. Ya. Ini agak sukarlah kita, mana ada lepas isyak tidur terus, ya, tak tahulah kan. Tapi kalau dapat tidur awal, itu yang terbaik. Ya. Nabi kalau ada urusan tak makruh lah. Kerana Nabi SAW banyak kes Nabi pun tidur lewat. Pasal Nabi ni bukannya satu pattern aja. Ya. Kan? Kalau tak ada urusan, kata Aisyah, Nabi akan tidur awal. Kadang-kadang Nabi sembang-sembang mengaku dulu, baru Nabi tidur. Ya. Umar pun sebut benda yang sama. Nabi ni kadang-kadang dia sembang, berbincang soal-soal orang Islam dengan Abu Bakar dan aku sekali, selepas isyak. Kadang sampai tengah malam. Ya. Jadi kalau ada hal tak ada masalah. Okey, itu yang bersabit dengan bab ni. Siapa yang ada buku dia boleh baca lah sikit sebanyak. Yang saya kira saya tak perlu baca one by one lah. Tidur selepas asar, sebagai ulama memakruhkan, sebagai tidak memakruhkan. Pasal tidak ada hadis yang sahih.
Siapa-siapa tidur lepas asar gila, mewarisi gila. Itu tak sah ya. Saya ingat saya dah 10 tahun dah kot tidur lepas asar. Sampai hari ni belum gila lagi, alhamdulillah. Sebab masa saya rehat memang lepas asar je. Ya. Tak ada lepas asar tidur terus, tak. Pukul 6 tu waktu saya tidur, dapat setengah jam pun tak apa. Mana ada waktu lain lagi nak tidur. Memang dari dulu saya suka tidur after asar. Ya. Oh, saya tidur lepas asar Ustaz, macam kepala bengang macam tu. Memanglah awak tidur asar sampai maghrib rapat, memang bengang lah kepala. Ya tak? Tapi kalau tidur sekejap tak ada apa. Ya. Okey je. Pasal larangan tu tidak jelas. Tapi kalau selepas maghrib, sebelum isyak, ataupun dah masuk isyak tapi kita tak sembahyang isyak lagi, ya, itu makruh. Tapi kalau kita tidur kerana nak tunggu sembahyang isyak, imam lambat, tak apa, dia tidak makruh. Seumpama tunggunya sahabat-sahabat Nabi SAW. Boleh. Ataupun kita tidur, kita boleh bangkit untuk sembahyang isyak. Memang kita nak bangkit lah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, dia galut awal. Dia tak galut lewat. Takut tak bangun. Ya. Di samping hadis-hadis am, kita digalakkan sembahyang awal lah. Tapi sebagai ulama kata tak makruh juga. Yang makruh ni sebelum masuk isyak, kita tidur dah. Sembahyang maghrib itu tidur lalu. Kalau tidur dah masuk isyak, sebab kata tak makruh juga. Pasal ni perbuatan Nabi, dia yang disebut oleh sahabat yang lain. Dia degree dia ringan sikit lah. Ialah kalau kita nak sembahyang di tengah malam, memang kita kena tidur dulu sebahagiannya. Betul tak? Nak tidur, nak sembahyang pukul 12, pukul 1 sekali mulai. Sebab kadang-kadang kita perlu tidur dulu. Ya. Tapi sepakat ulama tidur selepas maghrib sebelum masuk isyak makruh. Selepas isyak, sebelum solat isyak khilaf. Khilaf. Tengoklah, yang mengafdalkan sembahyang isyak lewat, dia tidak memakruhkan sebahagian daripadanya. Ya. Tapi yang mengafdalkan isyak awal, kita tak sembahyang macam mazhab Syafi'i kan, kita tidur tanpa sembahyang isyak, dia makruh. Kita kena sembahyang dulu, kerana mazhab Syafi'i ni dia mengafdalkan sembahyang di awal waktu, ke 5 waktu termasuk isyak. Kalau tuan-tuan tidur dulu, sembahyang fardu tak sembahyang lagi, makruh. Melainkan kalau betul-betul kita boleh bangun. Dan kalau kita tak boleh bangun, sebagian mengharamkan. Tidur, tak boleh bangun, tak tidak. Tapi isyak ni jarang berlaku. Biasa waktu-waktu lain lah. Masa waktu zuhur, kita tidur, makruh. Kalau kita dapat bangkit sebelum masuk waktu asar, harus. Ya? Tapi kalau kita tak sure boleh bangkit ke tidak, haram. Macam itulah cerita dia. Ya? Mungkin jarang kita buat, tapi keadaannya begitu. Okey, kemudian ba'da isyak habis lah ya. Kemudian dia masuk slot yang baru, itulah qiyamul lail. Kerana akhir ibadah selepas kita menggunakan solat fardu isyak ialah qiyamul lail. Sama ada kita sembahyang isyak awal atau sembahyang isyak akhir. Ya. Kita Malaysia ni awal lah. Pasal kalau kita sembahyang isyak lewat, tak berjemaah lah kan, main seorang lah, tak afdal. Main awal lah berjemaah. Oh, saya nak jemaah dengan isteri ya, tengah-tengah malam. Ya. Boleh lah awal sual. Saya sekala nak berjemaah rumah kan, okey je. Tapi pasal kita tak melakukan jemaah di akhir malam, afdal kita sembahyang awal lah. Lepas tu kita mulai selepas pada itu, InsyaAllah ta'ala. Jadi next nanti saya masuk bab yang baru. Itulah bab yang ke-14. Itulah qiyamul lail dan salat witir, yang menutupi bab ni sebelum masuk bab yang terakhir lah, insyaAllah ta'ala. Bab terakhir ni ulasan daripada pengarang saja. Ada nak tanya apa-apa tak? Oh, baru setengah jam. Ana rasa macam dah 50 minit. Ana sampai tengah malam tadi. Ana pergi Penang 3 hari. Ingat tadi terlajak lah. Saya baik jaga awal. Ya. Tadi. Okey, isyak digalakkan lewat.
Itu setahu saya majoriti, betul. Jadi ada kala jemaah ini Rasulullah tak ada join sekali dalam ya. Rasulullah join sekali. Di masjid Nabi memang semayang ikut Nabi lah. Maksudnya Nabi imam. Kalau Nabi lewat, sahabat akan semayang lewat. Saya tak pastilah di masjid-masjid lain, pasal selain daripada masjid Nabi, ada banyak lagi atau beberapa masjid-masjid lain yang dibina oleh para sahabat di kabilah masing-masing. Itu kita tak tahulah. Tapi yang rutin Nabi, Nabi memang semayang di akhir malam. Itu yang rutin dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sahabat memang tunggu Nabi semayang. Ya. Sebab itu Nabi ada sebut, la zala ahadukum fi salatin man tazara as-salah. Seseorang itu dalam keadaan solat selagi mana dia menunggu solat. Hadis itu sebenarnya merujuk kepada sahabat Nabi yang tunggu Nabi nak sembahyang isyak. Dia tunggu Nabi sampai tertidur-tidur kat masjid. Kana ashabu Rasulillah yanamun summa yaqumun wa yusallun wa la yatawadda'un. Nasai Bukhari daripada Abi Musa dan Anas bin Malik. Dia kata sahabat Nabi tidur, kemudian mereka bangkit, mereka sembahyang tanpa wudu. Ya. Itu merujuk kepada kes yang mana? Kes sembahyang isyak tunggu Nabi ya. Mereka tidur, mereka bangun solat tanpa wudu. Takkan waktu yang lain kot. Waktu isyak. Jadi hadis ni yang ulama kata tidur tak membatalkan wudu, dia pakai hadis ni lah. Ya, segelintir lah, segelintir. Macam dia kata batal dengan keadaan-keadaan tertentu. Ya. Jadi galak lewat lah. Tapi tempat kita tak boleh nak buat. Pasal masjid surau semayang awal. Okey, saya nak pakat dengan kawan saya lah, sambil-sambil mulai saya jemaah isyak boleh. Tapi berjemaah juga tu. Tapi afdal berjemaah yang ramai-ramai itu lebih afdal. Mereka buat awal, kita afdal awal. Kemudian kita kemulailah sekarang. Itu lebih afdal sebenarnya. Berbanding kita semayang lewat. Walaupun berjemaah beberapa orang dengan sahabat-sahabat atau jemaah yang lain. Hatta bersama isteri kita lagi tak afdal, pasal kita dengan bini kita dua orang je. Tapi boleh buat, soalnya tak ada masalah. Hak afdal saja. Afdal semayang apa-apa kalau fardu berjemaah ma'al qaum ni masjid surau. Kalau kita berjemaah dengan sahabat kita, berjemaah isteri kita, berjemaah juga, tapi dia bukan berjemaah yang dituntut dalam syarak yang duk kata Nabi suruh semayang nak bakar rumah apa itu semayang berjemaah di sini. Termasuklah kata isyak sama juga, bagi orang melihat isyak ni sunnah diawalkan. Macam kita kan, mazhab Syafi'i memang sunnah diawalkan. Jadi kita semayang awal lah. Tapi kalau nak lewatkan boleh juga. Bukan soal boleh tak boleh, soal afdal tak afdal lah. Ya. Nampak? Itu saja. Tapi mungkin ada setengah tempat dia rutin semayang isyak ujung mungkin. Saya tak tahulah. Tanah Arab pun semayang isyak awal juga. Seorang hari ni tak tahulah kan. Nak cakap apa je juga. Ya. Tapi boleh buat kalau orang nak buat. Kalau dah biasa kan. Ya. Tak tahulah. Ada soalan lagi tak? Betul tak? Anda jawab betul tak? Anda mamai juga ni. Tidur 2 jam tadi. Yalah, dia semayang tengah malam, nisful lail, middle of the night. Kalau kita kat tengah malam ni pukul 12, pukul 1 lah. Lepas semayang isyak tu Nabi mulailah. Kadang-kadang Nabi tidur dulu, and then 1/3 akhir baru Nabi bangun. Bismillah. Macam tu cerita dia. Boleh yang witir selepas masuk waktu subuh? Witir selepas masuk waktu subuh boleh kalau kita miss. Kita memang witir every night dalam waktu dia, tapi ada waktunya kita bangun lewat. Jadi boleh tak kita witir lepas kita dah bangun tidur? That means kita bangun tidur tu dah azan subuh dah kan. Mungkin kita sempat lagi sembahyang witir ni 1 rakaat kot. Sebahagian memberi keharusan. Pasal Nabi sebutlah di Bukhari daripada Anas bin Malik, man nama
an witrin aw nasiyahu falyusalli idza dzakarahu. Nabi kata man nama an witrin aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu atau kama qala. Memang ada perbincangan dia, boleh tak sembahyang witir selepas masuk waktu fajar. Sebagian beri keharusan. Atas hadis itulah Nabi kata siapa-siapa yang tertidur daripada melakukan witir, makna dia miss secara tidak sengaja lah, atau dia lupa, tak ingat, maka sembahyang saja bila dia ingat, ya, ataupun dia jaga. Boleh ya, kalau ada masa lah. Tapi jangan rutin pula. Asal witir je dah masuk waktu subuh, asal witir je dah masuk waktu subuh. Mana once a while bila kita miss, boleh saja kita sembahyang setelah masuk waktu fajar. Pasal kalau kita dah miss kan, boleh, pasal ada hadis. Ada ulama memberi keharusan, walaupun sebagai yang lain kata tak boleh. Ya, mazhab Syafi'i saya tak ingat boleh ke tak boleh. Nanti ya tak habis lagi. Nanti dia okey, Ana yang tak okey. Ana ada nak tarik satu information ni. Okey lah, lupa, tak ingat itu. Okey apa je? Kadang-kadang kita kuliah, cepat sampai Isyak tu. Jadi mana yang afdal? Sembahyang Qabliyah Isyak ataupun kuliah tu di Teruskan. Dua-dua boleh. Afdal saya tak tahulah. biasanya kita kuliah. Lepas itu terus Yalah. jadi kita kebanyakan tak sembahyang Qabliyah Isyak. Boleh sembahyang ba'da Isyak. Selepas Isyak boleh sembahyang. Qabliyah waktu dia panjang. Qabliyah daripada masuk waktu sehingga habis waktu. Kalau nak sembahyang boleh sembahyang selepas Isyak, tapi tak afdal lah. Ya. Qabliyah selepas waktu boleh. Qabliyah selepas solat fardu dilakukan harus. Kerana qabliyah ni dia panjang, daripada masuk waktu sampai habis waktu. Dia tak macam ba'diyah. Ba'diyah tak boleh dilakukan sebelum waktu. Masuk je waktu Zuhur, boleh sembahyang qabliyah sampai habis waktu. Asar sekarang baru habis qabliyah Zuhur. Ya. Masuk waktu asar, qabliyah asar. Majoriti kata sampai waktu asar sembahyang je lah. Kita dah sembahyang asar, dah tak boleh sembahyang lagi qabliyah kan. Sebab ba'diyah pun tak ada. Tapi sebagai yang lain kata masih boleh sembahyang kalau kita tak sembahyang qabliyah asar. Dan ada yang ba'diyah asar, selagi mana matahari belum kekuningan di ufuk barat. Ia panggil isfirarus syams. Ya, itu dipegang oleh Imam Ibn Hazm Al-Handalusi dalam bukunya Al-Muhalla yang standard dalam mazhab Az-Zahiri. Dia ada ba'diyah asar tau. Bila ada ba'diyah asar, qabliyah asar boleh direct pergi ke ba'diyah. Ya. Isyak pun sama juga. Qabliyah Isyak kita boleh sembahyang ba'da Isyak. Boleh sembahyang kerana masih dalam waktunya. Kalau kita tak buat lagi lah. Tapi ba'diyah tak boleh. Ba'diyah kena sembahyang fardu dulu. Kita tak boleh sembahyang ba'diyah sebelum solat fardu. Tak boleh lah. Nama pun ba'diyah. Tapi yang ni nama qabliyah. Tapi dia boleh dilakukan. Dan itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita tak buat lagi, kita boleh saja sembahyang ba'da Isyak selepas selepas kita melakukan solat fardu. Tapi saya tak nampaklah ulama menggalakkan kita melakukannya. Pasal dia tidak muakkad. Dia tidak muakkad. Ya? Maksudnya selepas kita dah lepas waktunya boleh sembahyang, tapi saya tak tahulah ada galakannya, kerana ia tidak muakkad. Bila kita dah miss, kalau kita nak sembahyang, kita sembahyang mutlak-mutlak yang lain, itu lebih baik. Dia beza dengan muakkad. Pasal muakkad ni ada riwayat Nabi qadha, termasuk qiyamul lail. Qiyamul lail pun ada riwayat Nabi qadha. Ya? Sebab tu segelintir ulama kata kalau kita miss sembahyang witir, kita tak boleh sembahyang ketika sebelum solat fardu tu. Kerana Nabi kata sembahyang sebelum sembahyang subuh hanya 2 rakaat saja. Bila kita sembahyang witir,
Kemudian kita semayang pula sunat subuh, dia jadi lebih daripada 2, jadi 3 kan. Sebab tu ulama memakruhkan. Nak semayang witir, semayang selepas duha nanti. Masuk waktu duha, ataupun waktu syuruk dah boleh semayang tu, semayang waktu tu. Cuma ulama khilaf pula, nak semayang 1 ke, nak semayang 2 ke. Ulama khilaf pula tu. Sebagian kata, boleh saja kita semayang witir, ganjil macam biasa. Semayang kata tak boleh ganjil, kena semayang genap. Aku semayang sunat witir, tapi semayang genap. Pasal Nabi bila dia miss semayang malam, termasuk witir, Nabi akan semayang selepas waktu subuh, yakni setelah masuk waktu halal atau harus semayang, waktu duha tu lah. Nabi akan semayang genap. Biasa Nabi semayang 11. Tapi bila Nabi miss, Nabi akan semayang 12 witir tu, atau qiyamul lail sendiri. Nampak tak? Itu yang anda nak tarik maklumat tadi tu. Tapi kalau anda personally, kalau anda tak semayang witir, subuh memang tak ada nak semayang. Kalau dah jaga kan, ataupun kita dah azan, kalau kita nak semayang witir, tak dan tu dengan berjemaah tu, kita akan miss nanti. Tak semayang witir pun dah miss. Tak? Boleh saja kita semayang waktu duha nanti. Ya? Jangan semayang lepas subuh pula. Kalau kau boleh subuh, ada ulama kata lepas subuh boleh semayang tu, ada hadisnya, hadis Abi Daud. Tapi sebaik-baiknya lepas subuh jangan semayang. Itu majoriti, termasuk standard mazhab Syafi'i. After subuh jangan semayang. Semayang melainkan semayang yang berwaktu lah, macam sunat wudu, kita masjid boleh. Tapi kalau semayang witir yang kita tertinggal, semayang qabliyah subuh yang kita tak dan nak semayang waktu duha nanti, itu lebih afdal. Dan itu yang standard di majoriti, termasuk standard mazhab Syafi'i. Boleh saja nak semayang waktu-waktu yang begitu. Dia semayang sunat yang tuan-tuan, dia banyak melibatkan khilaf. Tak ada satu pun pendapat yang qat'i lah, mana yang ni saja kan, boleh saja, tak boleh saya tak ada. Dia buat semayang sunat ni, dia banyak ijtihad. Ya. Macam isu witir tu kan, kalau kita miss, bila kita nak semayang, sebagian ulama kata kita boleh saja semayang walaupun subuh telah masuk. Mereka kata tak noh, tunggu duha noh. Dan segelintir juga kata boleh saja selepas subuh, sebab ada sahabat semayang walaupun dia semayang qabliyah subuh, terus selepas subuh Nabi tegur lah. Nabi kata macam apa kau semayang, Nabi kata kenapa kau semayang subuh 4 rakaat? Mana bukan subuh 4 rakaat, dia semayang 2 bersama Nabi, dia tambah lagi 2 tu untuk dia semayang qabliyah subuh, dia miss. Dan dia jawab, aku tak ada nak semayang qabliyah subuh tadi. Nabi tak tegur apa-apa, maknanya boleh buat lah. Ya. Tapi tak afdal lah. Afdal dia waktu duha nanti, kerana selepas subuh waktu yang dilarang semayang. Mereka semayang yang berwaktu lah, itu pun khilaf juga. Kalau standard mazhab Hanafi, langsung tak boleh semayang. Waktu yang tak boleh ni 3 waktu tu kan, selepas subuh sampai naik matahari 1 hasta, matahari tegak di atas kepala, 10 to 15 minutes before zuhur. Dengan lepas asar sampai maghrib kan. Kalau ikut Hanafi langsung tak boleh semayang tuan. Semayang apa pun tak boleh. Dia mengharamkan secara mutlak. Ya. Saya peribadi saya suka yang tu. Tapi kadang saya buat juga. Saya ambil wuduk, saya nak semayang sunat wuduk. Waktu haram ni, saya akan semayang juga. Pasal ada ulama yang memberikan rukhsat. Dan itu majoriti. Boleh je, open je benda ni. Kita amal untuk diri kita sendiri. Tak ada kena dengan orang lain. Dan itu bergantung pada ilmu kita dan keyakinan kita lah. Ya tak? Ada benda memang dia melibatkan masyarakat. Ada benda dia melibatkan diri kita sendiri. Mungkin yang saya ajar tuan-tuan, saya pun tak buat. Ataupun saya buat berbeza dengan apa yang saya sampaikan. Sebab yang saya sampaikan untuk tuan-tuan. Untuk saya atas ilmu saya. Ya tak? Gitulah cerita dia. Jadi nak tanya apa tadi? Dah tanya dah? Dah tanya tadi? Yang second tadi dah tanya dah? Yang amdal tu, kuliah tu. Kuliah tadi. Kalau kita dah duduk dengar kuliah, kita stay lah sampai ustaz tu beredar. Bagi saya itu lebih baik. Nanti kan semua pakat bangun semayang qabliyah. Ya. Susah juga kan. Saya kuliah maghrib tuan, saya selepas isyak 10 minit. Saya takkan lebih, biasalah. Melainkan kalau ada banyak soal jawab. Ada juga setengah surau ni progresif, tanya je. Tapi kita kontrol lah sikit kan. Kalau layan dia semua, dia akan jadi lewat. Jemaah duduk berdiri dia kat belakang. Tapi ada setengah tu dia straight juga.
Tapi biasalah kalau kat Selangor, Lembah Kelang ni memang isyak tak stop punya. Sama ada azan atau diteruskan. Maybe akan ambil 10 minit macam tu. Jadi tak ada qabliyah kan. Boleh aja kalau tuan-tuan nak bangun semayang. Okey je. Orang Arab tuan, kadang-kadang kita tengah mengajar, Tanah Arab mungkin tak berlaku lah, tapi tempat kita macam di Ampang, ada masjid-masjid di Ampang tu, situ kan banyak foreigners. Saya ada sekali dua ganti kawan area tu. Kita mengajar ni tuan-tuan, bila masuk waktu isyak, Pak Arab kalau dia masuk semayang, tuan-tuan ingat semayang bucu-bucu macam kita ke? Tak ada, dia mari semayang depan orang ngajar ni. Macam saya faham. Memang macam tu dia orang kat UAE dulu pun. Kita UAE dulu, tak ada kuliah maghrib. Jarang-jarang lah kalau ada pun. Tapi bila masuk waktu isyak, kalau orang Arab dia masuk, dia akan semayang. Saya dah biasa. Hari tu pun saya pergi di Ampang. Pak Arab tu, dia semayang. Masuk-masuk kan, semayang. Saya tak pernah lah depan kita mengajar betul-betul tuan. Depan kita mengajar betul. Biasa dia masuk sah tau. Tapi dia tak adalah semayang betul-betul depan kita. Ini semayang. Saya di surau Serambuk pun sama juga. Ada seorang Pak Arab tu, lepas semayang dia selalu sembang dengan saya. Dia doktor daripada Iraq. Dia ada rumah di sini dan dia ada rumah di Iraq. 6 bulan sekali di sini, 6 bulan sekali di sana. Dia dengan anak dia. Dia duduk di Serambuk tu di satu kondominium lah. Dia memang macam tu. Dia akan masuk, dia akan semayang. Tapi tak ada depan saya. Dia macam tepi, kadang tepi sana. Tapi kita pun bila dah ada orang masuk semayang, kita jadi ugoh juga kata-kata lah. Memang nak suruh berhenti lah tu. Tapi dia akan masuk. Yang ni tuan-tuan betul-betul depan semayang. Okey je. Jadi bila dia dah start semayang tu, saya pun stop lah. Takkan kita nak teruskan lagi kuliah. Pasal orang duduk semayang depan mata kan. Ganggu dia pula. Lagi tu dah azan, berhentilah. Ya, macam tu lah cerita dia. Tapi kalau Haji nak bangun time kuliah, tak ada apa. Okey je. Boleh lah, harus lah. Tengoklah macam mana kan. Tapi kalau saya akan duduk je sampai habis kuliah. Kalau kita bangun ni kadang terganggu. Manakala kita bangun dengan ambil wuduk atau seumpama macam tu lah. Boleh aja. Bila azan, banyak surau masjid ni bila masuk waktu isyak dia azan dulu. Ya. Setengah orang saya tak nampak juga bangun semayang, belum nampak lagi. Saya pun tak galakkan juga pasal qabliyah ni tidak muakkad kan. Dia sunnah tapi dia tidak muakkad. Tapi biasanya kalau jemaah kita dah tak ada wuduk, dia ambil wuduk ataupun dia nak tajdid wuduk, tak tahulah kan, tapi dia ambil wuduk lah cerita dia. Biasa dia akan masuk, dia akan semayang di belakang. Saya tak tahu lah dia semayang qabliyah ke, dia semayang sunat wuduk, tapi ada sebahkan tu dia semayang. Tapi jaranglah kita dapati yang duduk di kuliah kita ni bangkit untuk semayang qabliyah, jarang lah. Saya ingat okey je. Boleh, abang nak tanya apa tadi? Last. Biasa yang dekat surau tu. Biasa dekat surau sini. Kalau orang mengajar, masuk isyak, kita azan. Ustaz mengajar lagi 20 minit. Habis aja kita terus semayang jemaah. Jadi the question is that should we do as normal or should we actually buat qabliyah? Mana lepas 20 minit masuk isyak tu, Ustaz Suhaib mengajar, should we qabliyah dulu lebih baik atau kita terus isyak? Macam yang kita buat sekarang. Oh, lepas isyak kita bagi ruang untuk qabliyah. Lepas dia mengajar. Maknanya dia okey, azan isyak, kemudian dia sambung lagi kuliah. Mungkin tak ada 20 minit kot, 5 minit, 10 minit kan. Lepas tu sebelum kita nak semayang isyak tu, kita bagi ruang untuk qabliyah dulu. Boleh juga tu, bagus juga macam tu. Sekarang ni that's not the practice. Betul. Tapi yalah, kalau macam tu boleh juga, bagus juga tu. So the question Maksudnya lepas ngajar kita berhenti dulu. Tapi soal masa lah kan. Masa kadang orang ni bila bab semayang dia nak cepat. Walaupun lepas semayang dia pergi lepak kedai mamak beri dia kejam pun. Betul tak? Ya. Tapi mana lebih afdal? Kalau ikutkan afdal kita semayang qabliyah dululah. Afdal semayang qabliyah dulu. Tak semayang dengan semayang, afdal semayang. Qabliyah ni walaupun dia tidak muakkad tapi dia sunnah. Sunnah ghair muakkadah. Ya. Unpreferable tatawu. Mana semayang yang tidak digalakkan lah, tapi dia masih sunnah. Ya. Maknanya
tak semayang dengan semayang tu lebih baik. Bagus juga cadangan tu. Tapi saya tak tahu praktikal ke tak praktikal. Tapi bagus juga. Lepas kuliah kita bagi masa. Saya bagi Sebab dia macam ni. Soal qabliyah maghrib. Saya ni pasal aktif juga bagi kuliah maghrib kan. Walaupun tak adalah every night. Dia soal dia, kadang-kadang daripada maghrib pada isyak tu, yalah setengah surau ni dia cepat. Mana lepas isyak tu kan, lepas maghrib tu, dia wirid sikit. Lepas tu dia doa macam biasa. Sembahyang sunat. Dan dah daripada awal kuliah sampai azan isyak about 40 minutes. Saya kira okey lah tu, boleh berhenti dah kalau 40 minit kan. Tapi ada sebahagian tu dia tak dan. Baru 30 minit mengajar dah masuk isyak. Takkan nak mengajar setengah jam kot. Ataupun mengajar tu kira dah 40 minit daripada awal maghrib tadi sampai isyak. Tapi macam tak boleh nak stop. Tak tahulah kan ada soal jawab atau soal dia jadi rutin macam tu. Saya mengajar saya tahulah kan. Memang macam tu. Kita nak stop isyak memang susah. Saya satu surau saja yang isyak je stop. Itu pun saya tak boleh buat 100%. Kadang-kadang kena sama juga lepas isyak about 5 minit. Tapi tak lama. Ni surau di... Saya tengok nama surau tu. Tapi saya ngajar dah lama dah tu. Saya 4-5 tahun lepas lagi. Tapi saya biasanya dia call saya untuk ganti orang. Tapi setahun setengah yang lalu bila ada kosong, dia suruh saya ngajar di situ. Ya. Fiqhud doa. Tentang doa lah. Zikir doa ya. Saya pakai buku Syekh Salahuddin Abu Samah tu. Buku yang di-endorse oleh Dr. Zul Al-Bakri. Surau tu je. Memang peraturan dia begitu. Ustaz, surau ni masuk isyak je stop. Pasal kami dah tutup ustaz, kami balik nak makan ubat nak tidur je. Tahiyah tidak tidur kan. Tapi kita respect lah dia buatnya tu. Saya ngajar setengah jam ke 35 minit ke 40 minit ke, yang saya ingat 40 minit je paling dapat boleh kuat pun. Itu pun kalau imam tu dia cepat. Kadang setengah imam ni dia meleret. Saya pun tak tahulah pasal apa. Saya wirid after semayang tuan-tuan, normally 3 minutes settle. Saya baca full set 3 minutes. Dia pun baca tak full set 10 minutes 15 minutes ada. Dia tambah macam-macam zikir apa semua kan. Ada satu surau di Pajarah tu, surau orang tua lama kan. Payah juga nak tegur tuan. Semua ialah orang tua harap selu satu hal nak beramai-ramai. Lepas tu dia macuk ayat amanah rasul lah masuk. Lepas tu la ilaha illallah lagi, tahlil semua, complete package lah ya? Jadi agak lewat lah sekarang ni tuan-tuan. Kalau ikut dengan masa maghrib sekarang, normally 7.40, 7.45 kita dah boleh start kuliah. Tapi tepat tu kadang saya start dekat pukul 8 baru start. Kadang kuliah isyak kan baru 20-25 minit. Alamak, dan macam mana saya nak berhenti? Batu surau tu saya lajak je sampai 8.40, 8.45. Kalau ikut sekarang dah lewat. Saya tak adalah buat tempat lain. Tempat tu saya buat. Pasal apa? Pasal dia ambil maghrib waktu tu lama. Jadi saya pun lepas isyak. Cerita dia macam tu lah. Kalau boleh buat, that is the best. Kalau boleh buat, try lah buat sekali. Saya tak tahulah praktikal ke tak pergi, saya tak tahu. Tapi itu cadangan yang bagus lah. Bagus juga kan. Walaupun isu dia bukan muakkad tak muakkad. Isu dia pasal ada ruang untuk solat, ada sunnahnya, kita buat lah. Boleh juga tu cadangan yang bagus tu. Tapi make sure kuliah tu macam tu lah cerita dia. Kalau dapat isyak, macam surau tu kan, pasal isyak dia dah berhenti, memang kita boleh sembahyang qabliyah, kita boleh sembahyang isyak macam biasa. Saya personally, saya suka macam tu sebenarnya. Isyak je stop sebenarnya. Tapi kadang-kadang kuliah ni terlalu sekejap lah. Kalau 40 minit saya kira memadai. Macam surau tu kan, 40 minit ngam-ngam. Dia tahu pasal apa jadi drag tu. Bila dah ada soalan, dekat-dekat nak azan tu, ada tanya, ustaz nak tanya. Saya duk berhenti lagi. Pasal situ pun banyak nanya juga. Bila dia dah tanya, saya jawab lepas isyak. Jadi ambil masa juga lepas isyak. Paksa lah. Tapi kalau ialah kuliah ni kadang tak boleh nak ni juga kan. Belajar macam tu cerita dia. Kan? Macam ni kuliah subuh berapa minit biasa? 40 minit. Ni ikut dah bunyi ni, tak bunyi sini. Macam masjid lain dia ada bunyi. Ada bunyi.
Dah bunyi tadi? Saya lajak juga. Bunyi dah kan? Itulah perut dah bunyi kan. Berapa minit 50 minit boleh berhenti Tadi 30 minit dah tanya. Dah nak macam waktu saya mengajar tadi dah. Saya mengajar tadi setengah jam. Lepas tu dah start soal jawab. Dah 20 minit dah soal jawab. Macam tu cerita dia. Kalau buka soal jawab saya mengajar di Surau Ikhwan, tapi dekat tempat saya lah kan. Situ semua cuba ada memang kenal saya. Saya buka soalan je, tu tanya, ni tanya, tu tanya, ni tanya. Saya kena kontrol. Kerana semain syok. Sekarang kalau 8.45 dia kan lewat tau. Saya kena kontrol. Pasal banyak tanya. Saya Jafiq Muhammad di situ. Oh lah, banyak lah tanya. Tu tanya, ni tanya. Dia jangan seorang tanya. 2 orang tanya. Ada saja berjangkit. Ya, lagi tu yang biasa tanya ni orang sama je. 4-5 orang tu je. Ya. Macam itulah cerita dia. Boleh cadangan yang baik. Sajalah dekat ICU kita. InsyaAllah ta'ala ya. Aku Lakul Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita tasbih kafarah.